Menteri Besar dan Ketua Menteri 6 negeri adakan mesyuarat minggu depan. Pengisian jawatan Ketua Kampung di Johor selesai sebelum Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Ahad 19 Februari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui amat terkesan dengan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap nasib mangsa gempa bumi di Syria dan Turkiye yang menyaksikan 42 tan lagi barangan bantuan kemanusiaan dihantar semalam. Bantuan ke Damsyik, Syria yang dihantar menerusi 2 pesawat A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM itu merupakan hasil kerjasama kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan orang awam. Perkara itu dinyatakan menerusi hantaran di Facebooknya. Misi penghantaran bantuan kemanusiaan pertama Malaysia ke Syria sejak negara itu dan juga Turkiye dilanda gempa bumi 6 Februari lalu. Berlepas malam semalam dari Pangkalan Udara TUDM Subang melibatkan 51 kru termasuk wakil kementerian serta NGO. Sementara itu, menurut Perdana Menteri dalam sesi temu bual bersama Jabatan Radio dan Televisyen Turkiye TRT di Ankara ketika lawatannya ke negara itu Rabu lepas, Malaysia telah menghantar 3 pasukan untuk misi bantuan kemanusiaan ke negara itu setakat ini. Video temu bual itu turut dikongsi di akaun Facebook rasmi Perdana Menteri. Perbincangan mengenai pilihan raya di 6 negeri akan dibuat minggu depan. Pertemuan membabitkan Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri terlibat iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perbincangan membolehkan pilihan raya dilaksanakan serentak. Pandangan pemimpin setiap negeri akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi taklimat sejurus selepas selesai perbincangan tersebut. Perbincangan insya-Allah kita akan adakan dalam minggu hadapan bersama dengan semua menteri besar. Kita juga akan ada taklimat dengan SPR untuk kita maklumkan pandangan-pandangan daripada negeri supaya pilihan raya dapat dijalankan secara serentak di seluruh negara insya-Allah. Maksud di 6 negeri tersebut. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan bercadang bermesyuarat dengan pengerusi Barisan Nasional Negeri bagi membincangkan pembahagian kerusi. Hasil perbincangan akan dikemuka kepada jawatankuasa rundingan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Datuk Seri Aminuddin ditemui selepas merasmikan konvensyen tahunan DAP Negeri Sembilan di Seremban. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedia memastikan kehadiran lebih ramai pengundi melaksanakan tanggungjawab masing-masing di 6 negeri yang bakal mengadakan pilihan raya negeri tahun ini. Timbalan Menteri Teo Ni Ching berkata KKD akan mengadakan perbincangan dengan semua agensi terlibat supaya maklumat mengenai pilihan raya negeri sampai kepada pengundi.
kita nak pastikan bahawa semua inisiatif usaha agenda baharu yang diudarakan ataupun yang dibangkit oleh Kerajaan Perpaduan ini boleh sampai ke peringkat akar umbi secara efisien. Jadi memang saya tahu bahawa kita akan menghadapi PLN di 6 buah negeri, tetapi untuk kaki tangan kerajaan yang paling penting adalah we serve the government of the day dan bawalah mesej yang tepat tentang kerajaan ini kepada akar umbi, dan pada masa yang sama kita nak pastikan bahawa pengundi-pengundi penduduk warga Malaysia tidak dipengaruhi oleh berita palsu. Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu merupakan 6 negeri perlu mengadakan pilihan raya negeri masing-masing tahun ini. Beliau terdahulu mengadakan lawatan kerja ke Pulau Pinang, turut mengadakan lawatan santai ke RTM Pulau Pinang dan sesi temu bual bersama stesen radio Mutiara FM. 403,637 calon bakal menduduki peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 yang bermula esok hingga 15 Mac. Peperiksaan melibatkan 3,355 pusat di seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan memaklumkan seramai 131,318 petugas peperiksaan telah dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan. Semua calon diingatkan sentiasa merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Calon turut diingatkan membawa dokumen pengenalan diri dan penyertaan pendaftaran peperiksaan ke pusat pemeriksaan. KPM turut mengingatkan semua calon untuk mematuhi prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan pengendalian peperiksaan SPM tahun 2022. Kertas putih perolehan vaksin COVID-19 akan dibentangkan di Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Ketika ini, penelitian bagi melengkapkan kertas putih berkenaan sedang dilakukan pasukan terlibat. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan kertas putih mengandungi maklumat lengkap perolehan ketika pelaksanaan darurat. Sebaik siap, ia akan dibentang ke Jemaah Menteri sebelum dibawa ke Dewan Rakyat. Kita melihat juga beberapa perkara yang kita boleh tambah baiklah daripada mungkin daripada yang telah kita dengar sebelum ini yang telah dibentangkan oleh PAC lah. Dia bukan untuk melihat ataupun pick up on mana-mana kesilapan kesalahan, tetapi untuk mengeluarkan suatu apa orang kata cara yang terbaik, lebih orang kata lebih berintegriti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Wellness Hub Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Pasukan kerja kertas putih vaksin perolehan vaksin COVID-19 ditubuh susulan penemuan awal Jabatan Peguam Negara dan bahagian hal ehwal undang-undang yang mengesyaki wujud pelanggaran tata cara dalam pengendalian perolehan. Baki 42 lagi pelantikan ketua kampung di Johor akan diselesaikan selewat-lewatnya Mei ini. Kelewatan terjadi atas pelbagai faktor termasuk ada daripada pemohon yang meninggal dunia dan meletakkan jawatan. Kita di Johor ada 667 ketua kampung, tetapi sehingga hari ini kita baru melantik 625 ketua kampung, di mana 42 ketua kampung masih lagi dalam proses pemilihan temuduga dan sebagainya. Ya, kerana ada beberapa faktor lah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Amanat Menteri Besar bersama ketua-ketua kampung di Iskandar Puteri. Pengisian jawatan ketua kampung di Johor terbuka kepada individu berusia antara 21 hingga 65 tahun. Pelantikan membolehkan ketua-ketua kampung di Johor mengikuti kursus diploma eksekutif pengurusan selama 3 bulan. Seterusnya, untuk maklumat cuaca di seluruh negara, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Syazwani Yahya.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej gempa radar terkini, hujan di satu tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Namun lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Pahang, Perak, Selangor serta wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri. Dan keadaan ini juga dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Dan buat masa ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga, melibatkan kawasan-kawasan yang berkenaan. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 20 Februari nanti, dengan kelajuan angin yang boleh mencapai melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak yang boleh mencecah melebihi 4.5 meter. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di pelantar minyak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Selangor. Antara tumpuannya, demam denggi berisiko naik 150% tahun depan. Laporan penuh bersama Samsia Samsi. Silakan. Baik, terima kasih Syahir. Peningkatan 150% kes demam denggi dijangka berlaku di Selangor tahun depan. Ia bagaimanapun tidak akan terjadi sekiranya penduduk memainkan peranan dalam mengekang pembiakan nyamuk Aedes. Esko Kesihatan Awam Dr. Siti Mariah Mahmud mengakui kadar jangkitan tinggi sedang berlaku di negeri ini. Menurutnya, peningkatan kes secara mendadak sering berlaku setiap 4 ke 5 tahun berdasarkan kitaran demam denggi di Malaysia bagi tempoh 20 tahun. Sekarang kita ada 6,870 kes dengan peningkatan 141.4%. Ya, berganda-ganda ya, berbanding dengan 2022 untuk tempoh yang samalah ya. Dan kemudian kita ada lokaliti wabak 510 lokaliti yang sekarang ni sedang wabak lah ya. Maknanya wabak ni dia tak keluar daripada kes-kes denggi berturut-turut ya, Dr. Umi. Bagi mengekang peningkatan kes, operasi bersepadu denggi Selangor digerakkan sehingga 22 Mac ini.
4 daerah mencatatkan kumulatif kes denggi tertinggi iaitu Petaling, Hulu Langat, Klang dan Gombak akan diberi tumpuan. Kompaun RM500 dikenakan kepada pemilik kediaman atau premis yang ditemukan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dr. Siti Mariah berkata demikian pada sidang media khas di Shah Alam. Golongan bujang di Selangor dijangka mampu memiliki sekurang-kurangnya 1 unit rumah di kawasan bandar. Ia boleh dilaksana menerusi dasar rumah mampu milik di bawah program Rumah Selangorko 3.0. Esko Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Rozia Ismail berkata, inisiatif itu menyasarkan belia bujang bawah 30 tahun yang baru bekerja di kawasan pusat bandar. Mereka boleh memiliki unit kediaman 1 bilik berkeluasan 450 kaki persegi pada harga RM114,750. Dalam website Selangor, iaitu kalau kita tengok sekarang ni permohonan dah bertambah banyak. Yang kita lihat kat sini umur ya, lingkungan umur yang memohon sebenarnya di bawah 29 tahun adalah sebanyak 55%, di bawah umur 49 tahun 44%, dan juga 50 tahun ke atas hanya 1% saja. Jadi untuk itu kita merasakan sasaran baru untuk RSKU ini adalah untuk golongan muda, ya, golongan muda. Selain golongan bujang, Rumah Selangorko 3.0 turut menawarkan rumah mampu milik kepada golongan yang telah berkeluarga. Unit kediaman dengan 2 ke 4 bilik ditawar pada harga RM153 hingga RM250,000. Semua rumah di bawah inisiatif itu dibangunkan di kawasan pembangunan berorientasikan transit TOD, pembangunan bersebelahan transit TAD, pusat perniagaan CBD dan kawasan Majlis Bandaraya Negeri. 31 waris keluarga mangsa yang meninggal dunia dalam tragedi tanah runtuh Batangkali menerima sumbangan wang ihsan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Setiap keluarga menerima sumbangan RM5,000 dengan peruntukan sebanyak RM155,000. Menurut Esko Pembangunan Luar Bandar dan Kebudayaan Borhan Aman Shah, bantuan merupakan inisiatif pertama kali dilaksanakan kerajaan negeri. Setakat ni kita bagi kewangan dulu, tapi mungkin kalau ada keperluan, kerajaan negeri akan pertimbangkan mungkin dari segi penjagaan dan sebagainya. Kita lihatlah apa permasalahan. Kerana yang libat ni pun bukan semua daripada negeri Selangor. Ada juga tadi yang pada negeri Melaka, negeri lain dan sebagainya. Sumbangan diagih Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor secara berperingkat dengan fasa pertama melibatkan 25 waris. Baki 6 lagi mangsa akan menerima sumbangan dalam masa terdekat. Borhan ditemui selepas merasmikan program jelajah #Kita Selangor Penyayang di Oasis Batangkali, Hulu Selangor. Perasaan saya sampai hari ini, dari hari kejadian sampai hari ini pun saya tak boleh nak lupa lagi. Masih teringat lagi. Masih terasa di hati, teringat macam suara-suara dia, gelak ketawa dia. Tak boleh nak lupa. Saya terima kasih kepada Kerajaan Selangor atas bantuan wang ihsan ini yang dia memang dapat membantulah sedikit sebanyak memang dalam apa yang kami, sebab apa yang kami lalui ini memang bukan senang. Jadi apa-apa bantuan pun kami sangat menghargailah. Tragedi tanah runtuh Batangkali 16 Disember lepas mengorbankan 31 nyawa termasuk 13 kanak-kanak. Setelah terlibat insiden kebakaran beberapa tahun lepas, Muzium Permainan Tradisional Kuala Selangor membuat kemunculan semula dengan konsep baru. Ashraf Zuhairi berkunjung ke sana bagi melihat apa yang ditawarkan di muzium itu.
banyak betul lah permainan tradisional dekat sini. Bang, main apa bang? Kamu nanya, tak dijakap, tak apa. So dekat sini memang ada macam-macam lah. Permainan tradisional memang seronok. Dan salah satunya adalah capteh sepok ayam, bulu ayam. Allah. Mana orang nak datang main sekali ni? Oh, rupa-rupanya ramai di sini sedang menikmati keunikan Muzium Permainan Tradisional Kuala Selangor. Di sini, permainan tradisional yang pernah dimainkan oleh masyarakat suatu ketika dahulu terus terpelihara. Kewujudan muzium ini secara tidak langsung menyebarkan maklumat berkaitan sejarah, warisan dan kebudayaan. Kerana kita pilih pula untuk bagaimana konsep terbaru untuk dilaksanakan. Sebab masa asalnya dulu tidak ada lagi lawatan seperti sekarang, kita boleh bermain, kita boleh praktikkan dan sebagainya. Jadi itu kita baik pulihkan. Kalau mereka hadir di sini, mereka akan rasa seronok sebab selain pada boleh bergambar dan mereka boleh family punya bagaimana mengingat di balik semula beberapa mereka zaman-zaman main letup-letup, main galah panjang, main dam, seremban. Kira-kira 50 permainan tradisional dipamerkan di muzium ini termasuk sepatu tempurung, tarik upih, congkak, pelbagai jenis gasing, wow, dam haji, sepak raga bulatan, gusti tangan, polis entry, lori kayu dan pelbagai lagi. Kita cuba menyampaikan informasi warisan dengan membuat teknik dan lakaran untuk menarik minat lebih-lebih pada golongan yang muda, kerana kita lihat teknik ini lebih cepat sampai ataupun lebih dapat menonjolkan identiti hiburan dan informasi alat permainan muzium tradisional. Demonstrasi bermain permainan tradisional juga dibuat secara berjadual seperti cara bermain letup-letup, cara pembuatan layang-layang dan cara bermain batu seremban. Datang ke muzium ni memang best lah. Sebab apa? Saya ingat balik zaman saya kecil dulu. Jadi kepada anda yang nak tengok pelbagai koleksi dan juga pameran permainan tradisional, anda boleh datang ke sini ke Muzium Permainan Tradisional Kuala Selangor. Anda boleh ceritakan keseronokan permainan-permainan tradisional bersama dengan generasi kini. Dan sama-sama kita pelihara keunikan budaya kita. Ashraf Zuhairi, RTM. Jom, nak main jap. Valentine, kena tak kena? Kena tak kena? Paparan itu menutup lintas langsung dari Selangor petang ini. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak laporan dalam berita wilayah. Silakan. Terima kasih, Samsyah. Usaha promosi bagi menarik lebih ramai pengusaha kedai makan dan restoran di Kelantan menyertai program Menu Rahmah akan diperluas ke luar Kota Baru. Ini kerana ketika ini kebanyakan peniaga yang berdaftar dengan program itu banyak tertumpu di ibu negeri berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Azman Ismail optimis lebih ramai akan menyertai inisiatif itu. Justru, sesi penerangan dan promosi akan dipergiat. Kita masih buka lagi kepada semua pengusaha-pengusaha yang sanggup bersama. Tapi sebenarnya di Kelantan ni saya rasa menu yang berharga RM5 ni adalah satu benda biasa. Okay, benda biasa. Cumanya bila ni nak masuk di dalam inisiatif ramah ni, mungkin kita dah tetapkan tagline. Okay, kita ada banner dia, contoh font dia. Okay, KPDN akan mempromosikan senarai semua pekedai-pekedai yang sanggup menyertai Menu Rahmah di dalam portal. Sebanyak 31 kedai makan dan restoran di negeri itu berdaftar dalam program Menu Rahmah setakat ini. Kebanyakan premis tertumpu di Kota Baru selain beberapa lagi di Tumpat dan Pasir Mas. Pemantauan berterusan dilaksana bagi mengelak ada peniaga yang mengambil kesempatan. Azman ditemui selepas meninjau pelaksanaan Menu Rahmah di Kota Baru.
10,000 pengunjung direkod sepanjang 3 hari penganjuran program Jember Terengganu Kita bertemakan Pesta Permainan Tradisional. Program berlangsung di 2 lokasi iaitu Kampung Baru Penarik dan Kampung Mangkuk Setiu. Penerbit Selamat Pagi Malaysia at Jember Terengganu Kita, Kamal Firmansyah Kamaluddin berkata, pemilihan kedua-dua lokasi bertepatan dalam memartabat pelancongan berasaskan komuniti. Setiap segmen yang kami bawakan adalah untuk menonjolkan warisan kebudayaan, keunikan kawasan ini dan juga pada masa sama adalah untuk memperlihatkan kepada orang ramai, khususnya penonton kami, tentang keistimewaan tempat ini. Tidak kurang juga, melalui program ini juga kami akan bawakan personaliti yang boleh menjadi, kalau boleh saya katakan, satu contoh yang baik kan untuk orang ramai di sana, memberikan inspirasi kepada orang lain. Program tersebut juga berjaya mendekati dan menyantuni penduduk sekitar. Menurut penolong pengarah siaran pagi Haliza Mat Khalsa, Jember Terengganu Kita memperkasa jalinan kerjasama strategik antara agensi kerajaan, swasta dan komuniti. Program Turun Padang antara radio dan TV ini merupakan misi pertama kita, iaitu di SPM at Jember Terengganu Kita. Kita akan bakal pergi ke negeri-negeri seterusnya, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan juga kita akan pergi ke Kelantan. Jadi kepada penonton-penonton setia RTM, jumpa kami di lokasi yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Jumpa di sana. Program Jember Terengganu Kita bermula Jumaat lalu. Antara disajikan permainan tradisional, sukan air, studio mini Terengganu FM dan persembahan artis. Tidak ketinggalan ceramah agama serta pameran dan jualan. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Fokus Negeri di Bawah Bayu, program pendigitalan mampu lonjak pasaran produk usahawan tempatan. Perinciannya langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, sahih. Program pendigitalan diyakini mampu memperhebat sektor keusahawanan negara sekaligus menggalakkan perdagangan rentas sempadan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, pengetahuan dan kesedaran mengenai ilmu pendigitalan mampu melonjakkan pasaran produk pengusaha tempatan. Menurut Datuk Ewan, adaptasi penggunaan teknologi dan inovasi dalam perniagaan merupakan trend baharu sejak negara dilanda pandemik COVID-19 yang membantu meningkatkan produktiviti serta memudahkan operasi perniagaan seperti transaksi bayaran dan pengiklanan produk. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena program Santai Namun Sampai Kembara memperkasa usahawan dan koperasi bertempat di Dewan Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Tuaran. Program dihadiri 150 peserta khususnya usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi. Dalam pada itu, Datuk Ewan berkata kementeriannya sentiasa komited dalam mewujudkan pelbagai inisiatif dan kerjasama strategik agar pembangunan usahawan dapat terus diperkukuh. Justru beliau berharap usahawan akan terus bangkit dan memperbaiki diri dengan menambah ilmu dan kemahiran dalam perniagaan serta memanfaatkan pelbagai kemudahan dan bantuan yang disediakan. Konsep Malaysia Madani wajar digerakkan secara kolektif oleh seluruh masyarakat di negara ini. Ia boleh diterjemah melalui pelbagai cara, termasuk penganjuran program yang boleh bertindak sebagai medium menyemarakkan konsep itu. Program ini juga merupakan sebahagian daripada inisiatif yang boleh sama-sama kita gerakkan untuk kita menyahut
gagasan yang telah diungkapkan, dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia merupakan satu gagasan pembangunan kehadapan, kemajuan yang komprehensif yang meliputi semua aspek. Bukan hanya aspek kebendaan, material, tetapi juga pegangan nilai, juga kerohanian serta galakan dan seruan untuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang progresif. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Malam Kesenian Islam bersempena Maulidur Rasul peringkat Pantai Barat Selatan di Dewan Masyarakat Papar. Mengenai program ini, Dato' Armizan yang juga ahli Parlimen Papar menyifatkan ia sebagai program yang signifikan dalam menyemarakkan lagi semangat ketakwaan umat Islam. Majlis ini turut menyaksikan dua penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul iaitu Haji Murni Haji Lamsari dan Haji Saleh Osman. Pekebun kecil sawit di Sabah digesa menyertai Koperasi Penanaman Sawit Mampan KPSM bagi meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produktiviti sawit. Ketika ini hanya terdapat 27 KPSM di Sabah yang beroperasi daripada 69 KPSM di seluruh negara. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching berkata 27 KPSM itu hanya mempunyai 2,537 ahli. Ia dikategorikan sebagai agak rendah iaitu mewakili 8.16% daripada pekebun kecil sawit yang berjumlah lebih 31,000 orang. Jelasnya KPSM daerah Tunku Berhad memiliki ahli paling sedikit iaitu hanya 104 ahli. Datuk Siti Aminah berkata demikian dalam majlis perasmian program pemantapan minyak sawit Mampan Malaysia Pekebun Kecil Negeri Sabah di Lembaga Minyak Sawit Malaysia Lahad Datu. KPSM ditubuhkan oleh kerajaan bertujuan menyatukan pekebun kecil bagi menjalankan aktiviti ekonomi melalui amalan pertanian baik dan jualan buah-buah tandan segar secara berkelompok terus ke kilang. Zon 8 yang diwakili Majlis Daerah Lahad Datu, Majlis Daerah Semporna dan Majlis Daerah Kunak dinobatkan juara keseluruhan Kejohanan Sukan Kerajaan Tempatan Sabah SKTS ke-13. Sementara naib juara disandang Zon 6, gabungan Majlis Daerah Tambunan, Majlis Daerah Nabawan, Majlis Daerah Tenom dan Majlis Daerah Keningau, manakala tempat ketiga diungguli Majlis Perbandaran Tawau. Kesemua hadiah pemenang disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam dalam majlis penutupan rasmi di Dewan Perdana Lahad Datu. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berharap objektif yang disasar melalui kejohanan ini tercapai. Harapan saya dalam sukan-sukan seperti ini kita mengumpulkan semua kaki tangan daripada pihak berkuasa tempatan atau PBT di seluruh negeri Sabah. Dan this is really a very big number. Okay, termasuklah kementerian dan agensi-agensi dalam kementerian. So, bila kita ada spot ini, kita mengharapkan objektif-objektif mereka itu is really relevant to the ministry. Dalam SKTS kali ini terdapat 4 acara baharu yang diperkenalkan iaitu sukan elektronik, e-sukan, olahraga, gusti lengan dan memanah daripada 17 jenis acara yang dipertandingkan. Sabah FC menyasarkan untuk menjulang sekurang-kurangnya 1 trofi pada saingan Liga Malaysia, Liga M musim ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Marzuki Nasir menyifatkan sasaran itu realistik berikutan skuad Sang Badak pada musim ini diperkuat dengan beberapa pemain baharu dan import yang diyakini mampu membawa pasukan itu ke tahap lebih tinggi. Jelas beliau, Sabah FC mampu mencabar kejuaraan Liga Super dan Piala FA tahun ini dengan barisan pemain yang lebih baik dan berkualiti termasuk kehadiran beberapa pemain dan import baharu. Menurutnya, kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee bagi mempersiapkan skuad dalam mengharungi musim kali ini. Beliau berucap dalam Majlis Sabah FC Day 2023 dan pelancaran jersey home Sabah FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu.
Antara pemain baharu yang akan membarisi pasukan Sabah untuk musim ini ialah penyerang kebangsaan Darren Lock dan pertahanan Kuala Lumpur KL City FC Irfan Zakaria yang menjadi rekrut awal selepas membuktikan kemampuan bersama pasukan masing-masing pada musim lepas. Skuad Sabah juga mendapatkan khidmat beberapa import baharu termasuk pemain pertahanan dari Brazil, Gabriel Perez dan Telmo Castanheira, pemain tengah dari Portugal. Sementara itu mengulas mengenai rancangan jangka panjang untuk memantapkan lagi pasukan Sabah, Marzuki berkata pihaknya kini sedang berbincang dengan beberapa kelab luar negara untuk bekerjasama dengan menghantar pemain berlatih di kelab terlibat, antaranya kelab Santos di Brazil. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya ketika berucap merasmikan majlis berkenaan berharap Sabah mampu mempamerkan aksi terbaik pada musim ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk hari ini. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam. Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokus reka bentuk Jambatan Limbang kedua. Terus saja langsung bersama Bu Mawin. Silakan. Terima kasih Sahih. Jabatan Kejaraya JKR perlu memastikan projek pembinaan Jambatan Limbang kedua diperhalusi dari segi reka bentuk bagi mengelakkan berlakunya sebarang masalah semasa mahupun selepas pelaksanaan projek tersebut. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah walau bagaimanapun berkata, projek berkenaan ketika ini berjalan dengan baik. Melihat semula desain mereka yang ada pada beam ataupun girder untuk jambatan ni lah ya, sebab untuk memastikan seorang konsultan nak memastikan bahawa ini betul-betul okey, tidak akan mendatangkan masalah baik semasa membina maupun nanti bila dah kemudian maintenance dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau bak design ni dapat, dan ini yang kita minta, saya minta pada JK to make sure dia orang ialah pihak konsultan dapat mempercepatkan lah ya untuk melihat memperhalusi reka bentuk pada girder tersebut, dan insya-Allah kalau itu dapat diatasi, saya dipahamkan pihak kontraktor anytime boleh bersedia untuk meneruskan dia punya pembinaan dia. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas lawatan ke tapak projek pembinaan Jambatan Limbang kedua di Pabahanan, Limbang. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang berharap pembinaan jambatan tersebut dapat dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dan ia dijangka setiap tahun hadapan. Sementara itu, Datuk Hasbi turut hadir ke majlis ceramah bersempena Isra' dan Mikraj di Masjid Baitul Iman Limbang. Persatuan Pekerja Minyak dan Gas Sarawak SOKWA merupakan rakan kongsi penting dalam membangun dan mengembangkan industri minyak dan gas negeri ini selain mengekalkan reputasi sebagai antara yang profesional dan pakar terbaik dalam industri itu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata kerajaan mengiktiraf keperluan bagi pelabur dan industri utama untuk mengaji pegawai dagang dan kaki tangan mahir. Datuk Gerawat memberitahu langkah itu juga sebahagian daripada rancangan kerajaan untuk mewujudkan pekerjaan baharu yang menawarkan gaji tinggi untuk warga Sarawak ke arah pertumbuhan ekonomi masa hadapan. With the formation of Petros, our state oil and gas company, which was initiated by none other than Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, the oil and gas industry has become the leading source of revenue for Sarawak. If you look at the state revenue right now, Yang Amat Berhormat Premier has just announced recently that our state revenue has exceeded 10.2 billion. That was the estimate that our state made last year of what our state revenue forecast was for 2022.
10.8 billion. 10.8 billion. But by the end of 2022, pendapatan negeri kita dari seluruhan sumber kita is almost 12 billion. To be exact, 11.9 billion. And a lot of this comes from the oil and gas industry. Beliau menambah, anak Sarawak diberi jaminan mengisi kekosongan jawatan di dalam sektor minyak dan gas sejajar dengan kuasa autonomi imigresen, hak adat dan laut Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Expo Kerjaya Sogwa 2023 di Miri. Expo Kerjaya itu diadakan untuk memberi peluang kepada ahli Sogwa mendapatkan pekerjaan dengan syarikat yang mengambil bahagian dan pada masa yang sama memberi peluang kepada syarikat untuk mengenal pasti dan melatih pekerja yang mereka perlukan. Pada majlis tersebut, Datuk Gerawat turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Sogwa diwakili oleh pengerusinya Jamal Abdullah dengan Celestial Marine Seafarer Training Centre Sdn Bhd diwakili oleh pengarahnya Kapten Kenneth Koo. Sebanyak 16 buah syarikat minyak dan gas mengambil bahagian dalam Expo Kerjaya kali ini. Baik, jaringan telekomunikasi generasi kelima 5G mampu menjadi pemangkin kepada ekonomi Sarawak ke arah mencapai aspirasi jangka panjang di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagam berkata pengembangan teknologi 5G ini perlu memberi manfaat kepada rakyat di Sarawak, bukan sahaja di kawasan malah di luar bandar dalam semua aspek. Datuk Liwan jelaskan menerusi kelajuan ketersambungan 5G ini juga mampu mengurangkan jurang digital selain memberi impak dalam pendidikan khususnya pelajar luar bandar. Ini termasuk menyampaikan pembelajaran jarak jauh yang berkualiti, masa nyata dan interaktif dalam bilik darjah dengan perkakasan yang moden. Beliau berucap merasmikan pameran teknologi 5G dan digital Nasional Berhad di Miri. Pameran itu mendedahkan pembuka jalan untuk penghantaran hos perniagaan digital generasi seterusnya, industri dan aplikasi perkhidmatan awam di kawasan yang diliputi rangkaian 5G termasuk di Sarawak. Kuasa hidroelektrik di Sarawak terus bertindak sebagai magnet bagi perusahaan yang menggunakan elektrik tinggi seperti Pusat Data IRIX untuk operasi mula bertapak di negeri ini. Ikuti siri kedua laporan yang disediakan oleh wartawan Firdaus Arasi Idris tentang kesan pembangunan tenaga hijau di Bumi Kenyalang. Sebagai pembekal tenaga tunggal di Sarawak, Sawan Energy menawarkan tarif tanpa subsidi terendah di Malaysia dan antara yang paling kompetitif di rantau Asia Tenggara dengan untuk bekalan kepada komersial, perindustrian dan juga domestik dengan purata 28 sen per kilowatt jam. Hala tuju Tenaga Hijau Sarawak juga jelas dengan penubuhan Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar tahun lalu yang dilihat selaras dengan isu global mengenai perubahan iklim dan penggunaan tenaga bersih boleh diperbaharui di Sarawak termasuk tenaga hidro, suria dan angin. Ia juga saling mendukung agenda transformasi digital kerajaan negeri mengikut Pelan Pembangunan Strategi Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan jumlah kapasiti penjenaan kuasa sehingga 5,643 megawatt menerusi 8 stesen jenis kuasa utama termasuk hidroelektrik batang air, Bakun, Morum dan Baleh menjelang tahun 2027 yang disambungkan ke grid Sarawak, ia pasti menjadi daya tarikan kepada para pelabur. Bagi Ketua Pegawai Pemasaran IRIX, Dominic Siddle, meskipun terdapat 2 hub data telah diwujudkan iaitu di Singapura dan Hong Kong, namun pihaknya yakin Sarawak mampu menjadi hub alternatif di rantau Asia Tenggara menerusi data center DC IRIX di Santubong. We have great access to renewable energy. 70% of power in Sarawak is developed and generated from hydroelectric power. This is a great selling point, a great benefit and a bonus for Sarawak. Ketersambungan data menerusi IRIX Data Center tahap 4 ini sekali lagi menjadikan Sarawak sebagai lokasi menarik untuk bertapak selain potensi besar kesan daripada perancangan pembangunan Nusantara, Ibu Negara Baharu Indonesia di Kalimantan.
Gandingan tenaga boleh diperbaharui dengan ketersambungan data sepantas 9 milisaat antara Kuching, hub internet di Batam dan Kuching ini menjadikan peluang ekonomi dan pekerjaan yang lebih cerah pada warga Sarawak, terutamanya dalam sektor industri kecil dan sederhana yang mampu wujud menerusi ekonomi digital. Pengoperasian DC seperti ini pastinya memerlukan tenaga kerja mahir tempatan yang berkaitan dalam bidang pengurusan dan selenggaraan, termasuk warga Sarawak sendiri yang berkebolehan. Challenging parts is your commitment and your competency as a facility guys. You need to have all the competency licenses, your charge man, your charge man not only for your switchboard, your genset and all the relevant qualification to look after all the facility in the data center. And the other parts will be the network, the network guys. You need to have the IT proficiency to work in the data center industry. Dikenali sebagai PP Telecommunication dan dinamakan semula sebagai IRIX pada Ogos 2022. IRIX merupakan sebuah entiti milik anak Sarawak selaku pembekal kemudahan rangkaian, pembekal perkhidmatan rangkaian dan pembekal perkhidmatan aplikasi yang dilesenkan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penggunaan teknologi hijau terus menjadi pilihan utama bagi syarikat-syarikat di luar negara untuk mula bertapak di Sarawak, termasuk syarikat pembekal perkhidmatan seperti IRIX di Santubun, Kuching ini. Firdaus Idris, RTM. Bukan sekadar tegas dan garang ketika menjalankan tugas di sebalik tembok penjara, malah warga penjara seperti orang lain mempunyai bakat terpendam sama ada dalam bidang sukan ataupun bidang seni suara. Ke arah mengetengahkan bakat itu, Jabatan Penjara Negeri Sarawak menerusi Kelab Sukan Penjara Sarawak menganjurkan Festival Kesenian dan Kejohanan Sepak Takraw Peringkat Penjara Negeri Sarawak di Bintulu. Menurut penolong penguasa Pusat Koreksional Bintulu, penguasa penjara Hasbullah Ibrahim yang mewakili Kelab Sukan Penjara, Pusat Koreksional Bintulu selaku pengelola program tersebut menjelaskan sebanyak 7 institusi penjara di Sarawak mengambil bahagian dalam festival tersebut. Festival kesenian ini merupakan salah satu langkah ataupun kaedah untuk penjara Sarawak memilih peserta daripada seluruh penjara di institusi Sarawak yang boleh mewakili penjara Sarawak bagi nyanyian lagu asli dan lagu moden di peringkat penjara Malaysia yang akan diadakan pada bulan 3 ini. Dan di samping itu juga sukan yang dianjurkan juga ialah sukan sepak takraw, di mana sepak takraw tersebut merupakan pada bulan yang sama dan kita pun telah memilih pemain-pemain daripada seluruh pelosok negeri Sarawak di mana ada 8 pasukan yang terlibat dan alhamdulillah malam ini tadi pun kita dah menyaksikan pemenang dan pemain yang akan mewakili Sarawak bagi kejohanan sepak takraw penjara Malaysia akan diadakan pada bulan 3 ini. Institusi terbabit ialah Penjara Puncak Borneo, Penjara Pusat Sri Aman, Penjara Pusat Sibu, Penjara Pusat Miri, Penjara Pusat Limbang, Pusat Latihan Pegawai Penjara Wilayah Sarawak dan Pusat Koreksional Bintulu. Beliau yang ditemui pemberita selepas majlis penyampaian hadiah di Bintulu. Penyampaian hadiah disempurnakan Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sarawak Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Andri Muhammad Rizwan. Kongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahi di Angkasa Puri. Zahi, silakan. Baik, Umar. Terima kasih. Pusat Rehabilitasi Neurorobotik dan Cybernik Kebangsaan Kedua dilancarkan Perkeso di Bandar Meru Raya Ipoh. Pusat tersebut dijangka beroperasi sepenuhnya akhir tahun hadapan dan akan menjadi hub perkhidmatan neurorobotik terbesar di Asia Tenggara. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar berkata pembinaan pusat tersebut telah memasuki fasa kedua dan dijangka siap mengikut tempoh ditetapkan. Pusat ini juga akan bertindak sebagai pusat kecemerlangan, Center of Excellence bagi program-program rehabilitasi dan return to work Perkeso
di peringkat global. Pusat rehabilitasi yang baru ini boleh memuatkan 700 orang pesakit pada satu-satu masa dan bakal dilengkapi dengan kemudahan teknologi robotik terkini seperti rawatan neurorobotik dan cybernetics dari negara Jepun. Pusat terbabit mengandungi 11 blok. Ia akan memacu sektor pelancongan perubatan menjadikannya terulung di rantau ini. Operasi mencari dan menyelamat penuntut Malaysian Institute of Aviation Technology UniKL MIAT yang dikhawatiri lemas di pantai Tanjung Ru, Langkawi tamat. Mayat bangsa Muhammad Fahmi Hafizi Zulkifli, 20 tahun, ditemukan pada pukul 1.24 tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari mengesahkan penemuan mayat mangsa. Pengecaman mayat dilakukan ibu mangsa sebelum dirujuk ke unit Forensik Hospital Sultanah Maliha HSM Langkawi untuk bedah siasat. Operasi SAR yang disambung pagi tadi disertai 69 anggota termasuk bomba, Angkatan Pertahanan Awam Langkawi dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Penyakit bawaan makanan dan minuman antara isu yang menjadi keutamaan Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ. Pelbagai pendekatan diambil secara advokasi dan kesedaran mengenai kebersihan makanan. Langkah itu sejajar dengan usaha memastikan rakyat tidak terdedah kepada penyakit berpunca daripada makanan dan minuman tercemar. Perinciannya bersama Nur Azizah Rahman. Bagi meningkatkan kesedaran itu, JKNJ mengadakan operasi penguatkuasaan untuk memastikan premis pengendali dan peniaga makanan sentiasa mengutamakan kebersihan. Data menunjukkan tahap kesedaran peniaga dan masyarakat mengenai perkara itu masih rendah. Ketua Pegawai Kesihatan Persekitaran Negeri Johor, Khairul Hidayah Mansur berkata, pihaknya mengutip kompaun RM100,000 manakala 4,158 notis kesalahan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 dikeluarkan menerusi 111 operasi tahun lalu. Sehingga 13 Februari, 1,140 premis diperiksa dengan 636 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan manakala 4 premis diarah tutup mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 melibatkan kompaun lebih RM275,000. Peniaga-peniaga premis ni hanya menupukan kepada kebersihan di bahagian hadapan premis saja, dan di mana dalam mengambil kira dalam nilai estetika semata-mata lah, tetapi kebersihan di dapur, kebersihan di stor makanan itu kurang ditekankan. Kalau ikutkan berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan yang sering dibuat adalah kebersihan pakaian pengendali makanan. Sebab kita memang ada ketetapan lah untuk panduan kebersihan pengendali makanan, dan juga premis-premis kotor, di mana masih ada lagi premis-premis yang ada tikus, lipas, lalat, sebab kebersihan di dapur, iaitu tempat penyediaan makanan, tidak dititik beratkan, kurang dititik berat. Katanya, keuntungan boleh dicana andai pengendali makanan cekap menguruskan kebersihan premis masing-masing. Malah ada pembeli yang sanggup bayar lebih asalkan makanan dinikmati berkualiti setaraf dengan kebersihan yang diutamakan. Saya paling beratkan kebersihan, terutama sekali daripada dapur ke toilet dan juga depan. Ini penting. Pasal benda-benda kebersihan ni mesti diutamakan. Itulah pengalaman yang saya bawa daripada bekerja di offshore hingga ke sini. Hygiene inspection saya buat seminggu, memang saya buat sekali. Utamanya pertama adalah kebersihan.
Bila merangkumi kebersihan tu akan merangkumi keseluruhan. Keseluruhan tu maknanya bila dah bersih, jadi maknanya keseluruhan semua bersih lah. Of course kita nak cari tempat yang bersih, hygiene kan. Lepas tu apa yang paling penting, makanan dia sedap lah. Dan kat sini dia punya harga orang kata macam mampulah lagi tak terlalu mahal kan macam tu. Makanan yang selamat adalah makanan yang bebas daripada segala pencemaran. Justru masyarakat perlu mempunyai sikap sensitif terhadap kebersihan apabila menjamu selera di warung, premis dan restoran, serta tidak boleh mengambil sikap tidak kisah. Gunakan kuasa kita sebagai pengguna untuk pilih premis yang bersih dan selamat. Nur Azizah Rahman, RTM. Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT melancarkan jersey baru bagi musim 2023 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Jersey yang dihasilkan dengan kerjasama Nike sejak 2014 itu didatangkan dengan 2 rekaan, iaitu jersey merah biru untuk tuan rumah, manakala jersey warna putih untuk bermain di tempat lawan. Identiti bendera Johor berwarna merah biru pada jersey tuan rumah serta bercorak camouflage masih dikekalkan, namun diberikan kelainan dengan tambahan collar kali ini. Pengenalan jersey baru dilancarkan menerusi tayangan video berdurasi 1 minit 40 saat yang menampilkan beberapa pemain dan pemilik JDT Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Video tersebut turut membayangkan bahawa JDT sudah bersedia untuk menakluki musim 2023. JDT pada masa sama turut memaklumkan bahawa logo Socios.com, iaitu sebuah platform aplikasi yang menjadi penghubung dan memberi peluang ganjaran kepada penyokong kelab itu, turut diletakkan pada kedua-dua jersey tersebut. Pasukan Kedah Darul Aman KDA FC mencipta sejarah dengan menjadi pasukan pertama menerima tajaan utama daripada syarikat Bin Zayed International yang berpengkalan di Emiriah Arab Bersatu UAE. Jelas pemilik majoriti KDA FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, pendekatan berani mengambil penaja utama dari UAE adalah salah satu usaha bagi membawa pasukan dari arah utara tanah air itu ke peringkat lebih tinggi. Tahun ini saya mengambil cabaran untuk menawarkan satu tawaran buat pertama kali menjadi penaja antarabangsa yang pertama dalam sejarah Malaysia lah, dalam konteks satu syarikat ya. Jadi mereka meyakini bahawa Kedah Darul Aman FC boleh menjadi satu wajah kepada bentuk penitajaan daripada Timur Tengah ataupun antarabangsa ke Kedah. Ditanya mengenai sasaran tahun ini, beliau berharap dengan suntikan baru ini KDA FC mampu berada di kedudukan 4 terbaik dalam saingan Liga Super tahun ini sekaligus melayakkannya ke mana-mana kejohanan peringkat Asia. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani.